Assalamualaikum. Nama saya Ros Alia binti Syed Faisal. Saya ingin mengulaskan pengenalan tentang tokoh kepimpinan yang telah dipilih oleh kumpulan kami iaitu Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid dikenali sebagai panglima perang yang tidak pernah kalah. Beliau juga dikenali sebagai Saifullah Al-Maslul yang bermaksud pedang Allah yang terhunus. Beliau seorang yang bijaksana berperang menggunakan dua pedang sambil berkuda. Pencapaian beliau adalah di mana beliau berjaya mengalahkan pasukan Rom dan Parsi dalam masa 3 tahun sahaja. Seterusnya, Khalid bin Al-Walid berbangsa Arab keturunan Quraisy yang suatu ketika dahulu pernah menentang Nabi Muhammad SAW sebelum beliau memeluk Islam. Ketika perang Uhud, beliau aktif dalam tentera Islam. Khalid memeluk Islam dan memohon maaf kepada Nabi Muhammad SAW selepas perjanjian Hudaibiyah dipecahkan. Beliau menyertai tentera Islam dalam perang Mu'tah dan perang-perang lain pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Selepas Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliau dilantik sebagai panglima perang dan mengetuai pasukan menentang tentera Sasan Parsi dan Empire Byzantine. Pengajaran yang saya dapat daripada sifat pemimpin ini adalah sifat amanah dan bertanggungjawab pada diri Khalid bin Al-Walid. Beliau sentiasa menjalankan amanah dengan penuh tanggungjawab dan disiplin. Contohnya, dalam setiap pertempuran, beliau sentiasa mengingati pesan Rasulullah SAW untuk tidak menyakiti orang lain dan hanya memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurina Maizura binti Muhammad Riza dan saya akan membentangkan tentang kehidupan awal Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid merupakan orang yang pertama kali mengalahkan Islam di dalam perang Uhud. Selain itu, beliau merupakan panglima perang Islam yang tidak pernah dikalahkan pada waktu itu. Khalid bin Al-Walid dilahirkan di Mekah dan diberi nama gelaran iaitu Abu Sulaiman atau Abu Walid. Namun bagaimanapun, tidak banyak sumber sejarah yang menyebutkan tarikh lahirnya. Tetapi, sebahagian sumber sejarah menyebutkan bahawa Khalid Al-Walid dilahirkan 17 tahun sebelum pengembangan Islam. Khalid berasal dari keturunan Bani Makhzum iaitu Bani yang terpandang di Quraisy. Nama bapa beliau ialah Al-Walid bin Al-Mughirah yang merupakan seorang bangsawan di kalangan kaum Quraisy pada zaman jahiliah. Nama ibu beliau pula ialah Lubabah Asyura binti Al-Haris yang berasal dari keturunan Bani Hilal bin Amir. Bapa Khalid merupakan seorang tokoh utama di kalangan Bani Makhzum dan termasuk tokoh kenamaan kaum Quraisy. Bapa Khalid juga merupakan seorang hartawan di mana beliau memberi makanan kepada para jemaah haji di Mina dan melarang mereka memasak selain dirinya sendiri. Ibu Khalid pula adalah saudara perempuan Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris, isteri Rasulullah. Keluarga Khalid bin Al-Walid memiliki kedudukan yang penting dan terhormat di kalangan suku Quraisy. Khalid juga mempunyai saudara yang bernama Imarah bin Al-Walid, Hisham bin Al-Walid dan Al-Walid bin Al-Walid. Fatimah binti Al-Walid ialah saudara bongsu Khalid bin Al-Walid. Pada zaman beliau kanak-kanak, Khalid bin Al-Walid dipisahkan dari asuhan ibunya dan dikirim ke salah satu kabilah di gurun pasir pedalaman untuk dijaga dan disusui. Kemudian, ketika Khalid berusia 5 atau 6 tahun, dia dikembalikan ke rumah orang tuanya. Seterusnya, Khalid Al-Walid sangat aktif kerana menceburi dirinya dalam seni peperangan dan seni bela diri seperti mempelajari kepakaran dalam menunggang kuda, bermain pedang dan memanah. Bukan itu sahaja, beliau juga mencerahkan hatinya dalam memimpin angkatan perang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nona Chua Safiah binti Muhammad Sahrin akan meneruskan pembentangan mengenai latar belakang Khalid bin Al-Walid dan bagi bahagian saya akan menerangkan mengenai kehidupan awal Khalid Al-Walid semasa beliau remaja. Jadi, sebagaimana yang kita tahu, Khalid Al-Walid sememangnya merupakan seorang tentera yang tegas dan handal dalam mengatur strategi. Hal ini kerana beliau sebenarnya sudah dilatih daripada kanak-kanak kerana keluarganya merupakan salah satu daripada puak Bani Makhzum. Bani Makhzum merupakan puak yang bertanggungjawab menguruskan hal ketenteraan dan mereka perlu melatih semua tentera agar tentera-tentera ini boleh mengetuai semasa peperangan. Sebabkan kekayaan keluarga Khalid bin Al-Walid, maka beliau memanfaatkan kekayaan itu dengan mempelajari pelbagai
skill dan kemahiran mengenai keteteraan, contohnya kemahiran untuk menunggang kuda, berlawan pedang dan juga kepimpinan. Seterusnya, Khalid bin Al-Walid juga mengikuti perang Khandaq yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Pada waktu ini, Khalid bin Al-Walid masih lagi belum memulai Islam dan mengikuti pasukan kaum musyrikin. Strategi utama perang ini ialah dengan menggunakan parit. Mereka membina sebuah parit yang panjang dan besar untuk dijadikan sebagai alat pertahanan. Beliau mengangkat syahadahnya pada tahun 8 Hijrah semasa perjanjian Hudaibiyah. Detik keislaman Khalid bin Al-Walid sebenarnya muncul sewaktu beliau sedang duduk seorang diri dan merenungkan mengenai agamanya. Beliau akhirnya mengucapkan kalimah syahadah dan mengakui kenabian Nabi. Pada tahun 8 Hijrah, sahlah Khalid bin Al-Walid sebagai umat Islam. Seterusnya, rendah diri. Walaupun Khalid bin Al-Walid membesar dalam sebuah keluarga yang kaya raya, namun beliau masih dididik untuk rasa bersyukur dengan apa yang ada. Beliau juga sentiasa bersedia untuk membantu masyarakat yang memerlukan tidak kira daripada bentuk, dalam bentuk fizikal ataupun bentuk wang. Terima kasih kepada rakan saya sebentar tadi. Nama saya ialah Nur Sarah Khalidah dan saya akan membentangkan tentang suri teladan Khalid bin Al-Walid. Yang pertama ialah beliau seorang yang bijak mengatur strategi. Semasa Perang Badar, iaitu semasa sebelum Khalid bin Al-Walid memasuki Islam, beliau telah mengetuai peperangan tersebut bagi kaum Quraisy. Semasa itu, beliau telah mengarahkan tentera Quraisy untuk menyerang semula tentera Muslim semasa mereka sedang sibuk merampas semula harta rampasan perang, dan ini membuatkan mereka memenangi peperangan tersebut. Yang kedua ialah Khalid bin Al-Walid adalah seorang yang komited dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Tahukah anda, Khalid bin Al-Walid telah dipecat semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ini adalah disebabkan oleh Khalifah tidak mahu umat Islam untuk terlalu bergantung kepada Khalid bin Al-Walid demi menjaga keimanan umat Islam. Namun begitu, Khalid bin Al-Walid tidak pernah mengambil hati dan terus melaksanakan tanggungjawabnya dengan sempurna. Dan akhir sekali ialah Khalid bin Al-Walid adalah seorang yang mempunyai semangat jihad yang tinggi dalam mempertahankan agama Islam. Semangat jihad yang tinggi ini telah menjadikan beliau lebih teliti dan lebih berusaha dalam menyusun strategi peperangan. Ini adalah untuk menjamin kemenangan bagi umat Islam dalam sesuatu peperangan. Bagi seorang individu, Khalid bin Al-Walid juga tetap komited dalam melaksanakan tugasannya walaupun dirinya telah dipecat semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya pula akan menceritakan tentang garis masa Khalid bin Al-Walid. Pada sekitar 585 Masihi, Khalid bin Al-Walid dilahirkan di Mekah. Beliau merupakan anak kepada Walid bin Al-Mughirah, Ketua Bani Makhzum. Pada 31 Mac 627 Masihi, beliau mengambil bahagian dalam Perang Ahzab yang juga dikenali sebagai Perang Khandaq menentang musuh Madinah. Ini merupakan perang terakhir di mana Khalid menentang Islam. Pada bulan Mei 629 Masihi, beliau bertolak ke Madinah untuk bertemu Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Dalam perjalanan ke kota itu, beliau bertemu Ammar Al-As dan Uthman bin Talha yang mempunyai niat yang sama untuk bertemu Rasulullah SAW. Akhirnya mereka tiba di Madinah dan mengunjungi rumah Nabi Muhammad SAW. Khalid disambut oleh saudaranya Walid bin Walid. Pada tahun 636 Masihi, beliau menyertai penaklukan Babek, penaklukan Homs dan Perang Yarmouk. Namun, selepas Perang Yarmouk, beliau diberhentikan tugasnya sebagai seorang tentera oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Pada 1 Oktober 642 Masihi, setelah beberapa tahun berehat dari medan perang, Khalid wafat kerana beliau jatuh sakit dan dikebumikan di Homs, Syria. Beliau hanya meninggalkan senjata perangnya, kudanya dan seorang hamba. Terdapat pelbagai ciri-ciri kepimpinan yang dapat dilihat daripada kehidupan Khalid bin Al-Walid. Antaranya ialah ciri pemurah. Walaupun beliau daripada keluarga yang kaya raya, beliau tetap rajin bersedekah untuk kebaikan masyarakat setempat. Terima kasih Ain untuk penerangan tersebut. Saya Muhammad Syifat
bin Shahrizal akan menerangkan jasa dan sumbangan Khalid bin Al-Walid dalam segi masyarakat. Yang pertama, diorang menolong bangsa Quraisy dari segi ekonomi dengan menolong diorang dalam ekspedisi perdagangan. Seperti sewaktu ekspedisi perdagangan dari Syria ke Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan. Waktu tu, kafilah tersebut terdiri daripada 100 ekor unta dan membawa barang yang bernilai sebanyak 50,000 dinar. Kafilah tu apa benda? Ini kafilah di dalam kumpulan, dan kumpulan tu terdiri dari orang lah dengan unta-unta yang bawa barang untuk berdagang. Sebab Khalid lah ekspedisi perdagangan ni berjalan lancar sebab tidak boleh diserang oleh musuh. Selain tu, Khalid juga kerap menolong bangsa Quraisy dengan membawa balik pulang pahlawan yang ditangkap selepas kalah dalam peperangan. Seperti sewaktu perang Badar, di mana 70 Quraisy terbunuh dan 70 lagi ditangkap menjadi panduan. Selepas mendengar berita ini, Khalid terus pergi ke pangkalan musuh untuk melepaskan pahlawan Quraisy yang telah menjadi tawanan. Ini disumbang dari kemajuan dan keselamatan bangsa Quraisy. Sebab lagi banyak tentera dia, lagi kuatlah bangsa dia. Selain dari itu, Khalid juga memperluaskan empayar Islam dengan memperbanyakkan kuantiti muslimin dan muslimat. Sebabkan Khalid juga orang Islam dah menang banyak sangat peperangan. Ini telah menaikkan nama Islam sendiri dengan kemenangan-kemenangan yang telah disumbangkan Khalid bin Al-Walid. So apabila orang yang kafir tengok Khalid, diorang pun macam baik gak orang Islam ni kan. So diorang pun macam teringin nak belajar tentang Islam. Soalan individu pula, sisi yang kita boleh pelajari daripada Khalid Al-Walid adalah pengetahuannya yang tinggi. Seperti kita tahu, Khalid Al-Walid boleh menaiki kuda dengan andal dan berperang menggunakan senjata yang banyak. Terima kasih, itu sahaja dari saya. Penerangan seterusnya saya akan serahkan pada ahli kumpulan saya iaitu Aina. Terima kasih Syahiz atas perkongsian tersebut. Saya Nur Aina Khadijah binti Muhammad Farid. Izinkan saya untuk mengupas tentang sumbangan Khalid bin Al-Walid terhadap negara. Beliau berjaya menewaskan tentera Rom hasil penyusunan strategi beliau dalam Perang Mu'tah. Buat pengetahuan semua, Perang Mu'tah melibatkan pertumpahan darah antara 3,000 orang tentera Islam dan 200,000 orang tentera Rom. Setelah syahidnya ketiga-tiga panglima perang yang dilantik Rasulullah SAW, beliau pun mengetuai peperangan ini. Beliau memindahkan tentera yang berada di bahagian kanan ke kiri dan sebaliknya, manakala tentera di bahagian depan dipindahkan ke bahagian belakang dan sebaliknya. Beliau juga mengarahkan tentera di bahagian belakang untuk menepuk debu-debu pasir. Hal ini telah memperdaya tentera Rom dengan menyangka bahawa bantuan daripada Rasulullah telah tiba. Selain itu, Khalid bin Al-Walid turut menjadi panglima perang semasa penaklukan kota Mekah. Penaklukan ini berlaku apabila kaum musyrikin melanggar perjanjian Hudaibiyah. Beliau berperang sehinggalah 12 orang pasukan Quraisy terkorban manakala 2 orang tentera Islam gugur syahid. Di samping itu, Khalid bin Al-Walid memimpin tentera Islam memerangi orang-orang murtad dan Nabi palsu dalam perang Yamamah. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, ramai umat Islam yang murtad dan mengaku sebagai Nabi. Beliau diamanahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengetuai peperangan ini. Kemenangan sekali lagi berpihak kepada beliau walaupun jumlah orang murtad melebihi tentera Islam. Bagi soalan individu, Khalid bin Al-Walid merupakan seorang yang bijaksana dalam memimpin tentera. Kebijaksanaan beliau dalam menyusun dan mengatur strategi telah membuatkan pihak musuh berundur diri. Secara keseluruhannya, tidak dinafikan gelaran Saifullah iaitu pedang Allah layak diberikan kepada beliau. Sumbangan beliau terhadap kemenangan kota Madinah dan Mekah telah menjadikan negara-negara ini aman dan masyhur pada suatu masa dahulu. Terima kasih. Terdapat pelbagai ciri-ciri kepimpinan yang dapat dilihat daripada kehidupan Khalid bin Al-Walid. Antaranya ialah ciri pemurah, Rendah diri, Aktif, Committed, Sifat amanah. Bijaksana. Dan akhir sekali adalah sifat simpati. Itu sahaja dari kami. Doktor nampak saya ke hari ni. Okey, itu sahaja dari kami. Assalamualaikum dan terima kasih.